Alright. Okay, kita teruskan dengan tweezer. So common tweezer, common tweezer dia memang ada 4. Ni memang common tweezer untuk buat soldering. Memang ada 4 jenis. So kalau tanya saya the best tweezer, saya boleh kata ni the best tweezer saya pernah pakai lah. So ni by Duratul. So Duratul ni saya beli kat Malaysia tu hari, saya rasa saya beli 320 saya beli. Masa 2018 saya beli. Sebenarnya itulah, ada orang kata kenapa tweezer perlu beli mahal-mahal kan. Tapi kalau sebagai peminat fanatik elektronik macam saya ni, saya rasa memang perlulah. So the reason is sebab dekat sini, saya pin balik yang ni. Dekat kita, kalau tool yang murah, kalau kita cuba renggangkan ke ataupun kita ketip lama-lama dia akan jadi close, dia akan terlampau rapat, dia boleh jadi terlampau renggang. Tapi kalau tweezer yang mahal dia memang akan stay lah, sebab kualiti material yang diguna tu memang agak tinggi. Yang pertama. Yang keduanya dia ada coating ESD. Coating ESD ni dia taklah se-efektif. Tapi once kita nak pegang kalau tanpa glove boleh, tapi tidak digalakkan. Itulah. So tweezer yang famous 4. Yang pertamanya adalah pointy. Dia tajam tapi bagi saya dia tak sesuai untuk pegang chip komponen ataupun apa-apa komponen yang IC ataupun apa-apa SMD komponen lah. So kalau the best, saya tak tahu apa benda yang best terhadap point ni secara jujurnya, tapi this is one of pointy tweezer yang tajam lah kan. Yang keduanya adalah ada pointy tweezer tapi dia ada right angle, dia ada lekuk. So bila pegang dia pointy juga tapi dia ada lekuk. Yang itulah. Kat sini the best thing about sini, kalau nak pegang IC boleh, ataupun kalau kita nak adjust IC tu, kalau dah contohlah IC tu sengit kan, kita boleh ubah dia punya direction and then pegang IC tu macam ni pun boleh. Dia depends on skill juga, tapi saya rasa tak ada masalah pun. So kalau nak pegang and then pick, tak ada masalah. Yang ketiga ialah ni ialah tweezer favorite saya. Yus. Ya. Saya ada cadangan. Why not gunakan kamera ni sebagai dia punya main untuk dipresentkan. Present gimana? Sebab bila use pin dia Cikgu Suhaimi. Pin dia. Tak nampak saya punya ni. Sebab apa tu, bila guna kamera yang live ni, nampak dia punya side dia nampak kecil. Kan? Jadi kalau tukar apa tu kamera, dia akan jadi yang besar lah. Jadi presenting yang besar. Saya fikir saya pin dia terus besar. Sekejap Okay. That's nice. Okay. Alright. So ni nak ulang, saya perlu ulang balik semula ke? Boleh? Tak perlu. Perlulah. Tak perlulah. Okay, saya ulang yang bahagian pointy ni kot. Kan? Yang pointy tapi dia serong. Okay. So saya ulang kalau pointy serong ni, dia pointy. Tapi dia serong. So advantage dia ni ialah dia boleh pegang IC yang besar, tapi kalau kita nak pegang komponen, kita pegang komponen macam ni kan. Tapi kalau pegang IC yang besar, kita boleh terbalikkan dia and dia pegang. Yang lekat lah. Tapi tak ramai orang guna. Tapi ada je
assembler, electronic assembler buat macam tu. Sebab dia punya permukaan ni memang besar. Sorry. Permukaan dia memang sangat besar. So bila kita nak pegang komponen macam ni, dia pegang komponen ni dia senang nak pegang. Sini. Macam tu. Okay, macam tu. So ni ada antara satu taktik yang lain juga lah. So the next tweezer ialah tweezer favourite saya, iaitu dia memang untuk khas cheap tapi dia straight. Yang dia ada pemegang hujung dia. Hujung dia memang ada pemegang, kemudian dia straight lah. Ni memang favourite tip saya lah. So bila saya nak pegang memang saya kena buat macam ni and place the component. So kalau tanya saya ni favourite saya, tapi ramai kalau so far saya mengajar peserta WorldSkill ke apa, dia orang suka yang keempat, iaitu dia serong tapi dia ada hujung, dia bukan pointy, dia ada hujung pemegang ni. So bila dia nak pegang, dia boleh pegang macam tu lah. Dia maksudnya tangan dia steady. Maksudnya kalau dia duduk macam ni meja kan, tangan dia steady, dia punya orientation dia tak perlu pun macam kalau macam ni, tangan kita perlu naikkan sikit tangan kita supaya nak boleh pegang komponen tu. Jadi kalau yang ni tangan dia steady je, macam kalau pegang macam ni, komponen tu boleh jadi steady. Maksudnya komponen tu jadi steady and place komponen tu. Tapi sebabkan saya dah biasa pakai saya punya, tak tahu apa nama ni. Okay, saya dah biasa pakai area ni untuk stand saya punya tangan, ataupun kadang-kadang saya stand pakai saya punya jari tunjuk. Kadang sebab cara saya solder ialah saya buat stand. Saya stand dua kaki saya ni, kemudian saya stand, kemudian baru saya solder. That's why saya suka pakai yang straight. Kalau ada tu depends on kesesaan orang jugalah, macam mana dia nak solder bukan pakai tweezer. Yang cikgu juga dapat semua yang saya ingat ke macam-macam. Saya ingat. Alright, next. Saya buat ni dulu, saya tunjuk screen saya dulu, baru saya pandang balik. Alright, next adalah sponge. Sponge ni saya tak perlu saya tunjuk lebih. So sponge ni basically tujuan dia untuk remove the conductor from the tip lah. So easy, memang dia perlu basah. Ada orang dia letak air berlambak gila, memang letak banyak supaya senang nak remove timah yang melekat dekat hujung ni, timah dekat hujung tip, senang nak remove dekat sponge tu. Ada orang dia sekadar nak kasih basah je sponge tu dan sebagainya. So next ialah steel sponge. Steel sponge ni bagusnya ialah dia, bagi saya dia the best cleaning compare to wet sponge. So wet sponge ni kadang-kadang bila kita alurkan tip dekat wet sponge, dia tip tu kadang-kadang tak jatuh pun. Kadang tip tu dia still melekat dekat hujung timah. Timah tu still timah tak jatuh pun. Timah tu still melekat dekat tip. So tak bagi saya tak, kadang-kadang saya tak bergemar pakai wet sponge lah. Saya suka pakai steel sponge lah. So steel sponge saya kat dalam ni. So tak nampak sangat lah kan. Tapi steel sponge lah. Macam dalam screen. Alright. Next ialah flux removal, brush and fiber cloth. So kalau ni tips untuk jimat duit kalau nak beli pertandingan. Kan kadang-kadang ada orang panggil tisu kan. Tisu untuk bersihkan board. Kadang-kadang tisu ada orang panggil ESD tisu. Ada orang panggil ESD cloth yang macam tarik tisu tu untuk bersihkan board. Pendapat saya tak perlu pun, beli je kat DIY kain fiber yang RM1, RM2 tu, pakai tu untuk bersihkan board, dah bagi saya dah perfect lah. Tak perlu nak pakai tisu. Nak tisu dah, tisu lepas tu bila
bila kita brush bot tu habis tisu bersepah betul-betul kan, nak bersihkan balik semula. Tak efektif bagi saya. So pakai fiber cloth dah, pakai kain fiber dah cukup lah. So flux remover ni dia sebenarnya dia diperbuat daripada pentanol. Allah Akbar. Dia dibuat daripada isopropyl alkohol. Tapi kalau brand tu mahal, macam memang mahal lah, memang harus flux, memang dipanggil flux remover. Kadang-kadang sebab satu botol ni botol yang dalam gambar saya tunjuk ni, inilah yang paling famous masa WCMB ke, ASEAN Skill ke, World Skill ke, ni paling famous. Tapi satu botol ni RM60 saja. Satu botol RM60. So untuk kalau macam nak buat mass production ataupun nak buat kita dah ada board, dah siap assemble semua, nak jimat duit untuk cleaning, bagi saya, pendapat saya, beli botol macam ni, alkohol macam ni dah cukup. Bagi saya dah can make the job done lah. Maksud saya macam boleh cleaning dengan perfect lah. So kalau macam ni kat saya kat Malaysia boleh dapat satu botol ni boleh dapat kurang 20 ke 30 ringgit. Tapi ya, dia memang bagi saya efektif jugalah. Ambil batu brush, saya pakai brush gigi. Saya pakai brush gigi yang lama-lama saya pakai, saya basuh elok untuk basuh tu tips untuk macam homemade lah. Tapi untuk kilang dia tak pakai ni, dia masuk dalam satu untuk bersih. Saya so far saya tak pernah tengok lagi kat kilang. Tapi so far saya pernah tahu memang operator yang bersihkan. Yang pertama, yang kedua memang dimasukkan dalam satu besen, kemudian dikeluarkan cepat-cepat, kemudian dia ada satu mesin brush. Dia letak macam close ESD close, lepas tu dia brush. Macam itulah. Tapi tu rumours yang saya pernah dengar, saya tak pernah tengok lagi. Itu kabar-kabar angin yang saya pernah dengar, tapi saya tak pernah tengok lagi. So far yang saya pernah tengok, operator yang bersihkan. Ataupun dia tak bersihkan pun, dia just biar gitu je. Alright. Ada apa soalan? Sekarang pukul 4.12.30. 12.30. So kalau ikutkan patutnya pukul 12, 1 jam, setengah jam lagi. Setengah jam, 2 ni jam. Okay. Itulah, saya terlaju pula. So sekarang kita ada setengah jam awal. So saya rasa saya boleh explain terhadap saya boleh masuk SMD component sikit. Introduction to SMD component. Yes. Alright. Yeah. Untuk read tangan tu, tak dikira sebagai tool ataupun bahan yang penting ya. Okay, itu dia panggil safety, health and safety equipment. Dia tak kategori dalam kategori soldering rework station. So, saya ubah kamera kot, mudah. Macam nampak tangan saya macam pelik, no. Oh, okay. So dalam macam ESD food, ESD mat ataupun ESD stripe, tu dalam kategori health and safety. Saya tak masukkan dalam ni sebab bagi saya health and safety tu memang general punya equipment atau general punya tools.
Sebabkan sekarang ni saya fokus kepada SMT. Maksud itu kalau kita nak solder SMT punya komponen, apa komponen yang kita persediakan. Macam itulah. Tapi kalau kepada pandangan Yus lah, kalau kita nak mengajar student kita, benda ni perlu diterangkan juga ke? Perlu. Kalau secara general electronic manufacturing assemblies, health and safety perlu. Health and safety memang benda yang atas. Kalau dia kalau ikut aturan yang saya rasa benda tu logik, ialah kita perkenalkan komponen terdahulu, lepas perkenalkan komponen, kenalkan health and safety, kemudian baru go through kepada proses soldering. So dalam proses soldering, pendapat saya kalau kita nak tahu basic soldering ialah through hole komponen dulu lah. Lepas through hole komponen baru kita boleh jump to SMD atau SMT. So cakap pasal health and safety ni, dulu ada, masa saya work skill, ada isu pasal safety boot. Safety boot yang keras tu. Maksudnya kena pakai safety boot dulu, baru wajib masuk dalam tapak pertandingan. Lepas tu ada argument mengatakan, kena pakai, kalau kita nak buat soldering pun kena pakai safety boot. Lepas tu barulah ada satu expert negara lain macam tak logik lah, sebab kita buat soldering. So sebabkan soldering ni dia low temperature of welding. Dia basically konsep soldering ni macam welding, tapi welding ni high temperature. Kalau high temperature tu maksudnya dia above 1000 degree Celsius. Kalau untuk SMD untuk soldering biasa komponen kita ni, kita perlukan low temperature. Nampak macam tinggi tapi dia still kategorikan low temperature. So berapa suhu yang sesuai untuk setting pada soldering iron bila nak solder SMD tu. Kalau ikut dia sebenarnya kalau ikut teori 280 sehingga 350 degree Celsius. Tapi the best untuk soldering iron 300 sehingga 350 degree Celsius. Itu ialah kalau pakai hot air, dia depends on type of pad apa yang kita guna. Kalau cooper tu, dia ada banyak jenis cooper sebenarnya. Kalau cooper tu ada board board macam ni, dia panggil FR4. Kalau kita pergi mana-mana company, kalau kita nak fabricate board, kita nak order board kan, dia ada option. So option board yang kita selalu guna ni ialah dia panggil jenis board ni panggil FR4. Kalau FR4 iaitu memang terlampau general board yang digunakan oleh dalam dunia ni, suhu untuk hot air 300 hingga 400 degree. Tapi dia depends on application. Kalau kita nak rework, kemungkinan besar sampai 450 degree, tapi tidak digalakkan oleh IPC dan sebagainya. Fan speed. Fan speed, good question. Fan speed depends on berapa lama application nak guna pakaikan dalam ketika kita buat rotation. So basically hot air ni, kalau kita nak pakai, kalau kita ada satu point, tak nampak. Tak nampak agak. Saya switch lah. Switch camera. Okay, hot air kalau kita ada satu, kalau macam IC ni kan. Ada IC, saya tak share screen, tak nampak ke pula kan. Okay, cantik. Alright, yeah. So kita ada IC macam ni. Ni IC ni ialah IC ESP32. Sebab apa projek saya. Ini IC ni. So ni board yang saya design lah. So kalau macam board ni, kalau kita nak solder pakai hot air, so kita letakkan solder paste, macam saya tadi solder paste yang untuk timah yang kat sini, kemudian kita letak IC tu, kemudian kita hot air. Untuk fan speed tu dia mesti depends on
assembler ataupun user yang guna hot air tu, berapa lama dia nak buat rotation. Kalau dia set degree, selalunya dia set degree dia set degree 350, fan tu mestilah, kalau fan tu dia ada range 1 hingga 8, dia mesti tu in the middle. Maksudnya dia kena 4 ataupun 5. Kalau nak buat rework, dia mestilah above 6 ataupun kalau lah suhu tu, contoh suhu tu, kalau speed tu ada 100% kan, 100%, kalau untuk buat rework, dia mestilah 70% to 80% ataupun 100% kalau nak buat rework. Kalau untuk soldering, dia mestilah 50% to 70%. Itu by teori lah, tapi so far kalau pengalaman saya buat 100% je. Sebab dia laju dan cepat, tapi kalau tak ada kualiti, memang kena pakai soldering iron and repair balik semula. Kadang-kadang saya pakai 90% of span speed, kadang-kadang saya pakai 80% of land speed. Depends on application apa saya guna. Alright, ada soalan lagi? Terima kasih tuan. Soalan bagus tuan. Kalau saya rasa instead of saya go to SMD, kalau ikutkan ni, saya kena go type of SMD kan, jenis-jenis SMD. Instead of saya go sini, saya rasa kita go ke pre-test kita boleh ke? Boleh. Boleh Lepas tu boleh rehat kot. Kan, selepas bina pre-test macam dah boleh rehat dulu. Saya pun tak solat asar lagi. Alright, kat sini, di sini, ini salah, sini, kan, sini. Alright, question. Alright, di sini, kemudian, Astaghfirullahaladzim, option. Mana? Okay, ni cantik. Alright, share screen. Yuk, entire screen. Alright. Kemudian switch camera. Alright, segan bilik ni. Tak apa kan? Sorry. Pretest ni mungkin ada teori yang mungkin ada deviation ke apa. So far saya rasa okay je. Memang achieve expectation saya. So memang agak menarik. So bukan test ni menarik, maksudnya result menarik. Alright. So list 3 main passive component, benda yang kita selalu tahu iaitu resistor, capacitor and inductor. Bahasa Melayu perintang, pengalur, capacitor, apa itu tuan? Pengaruh. Pengaruh capacitor. Pemuat, perintang, pengaruh. Astaghfirullahaladzim. Lain bunyi terus. Alright. Sekejap, basically semua term dalam KV BM. Mix. Okay. Tapi saya rasa kalau benda simple macam tu okey je kan. Tapi kalau benda tu benda tu tak ada term tu, dia memang pakai secara general seluruh dunia, memang pakai term tu je lah. Ya. Yeah. Takkan ubah kepada Melayu lah. Tak. Oh, okay, faham. Alright, next question. Transistor and diode passive components, false lah. Obviously, dia bukan passive component. The reason why, sebab
dia ada, pertamanya dia ada simptom, dia boleh dia ada simptom yang membuatkan dia bukan dia boleh guna pakai kedua-dua pin atau semua pin, macam tu lah kurang. Itu secara general lah, secara detail saya tak perlu detail terangkan. Listman tools for soldering tak perlu terangkan. What is purpose of solder paste? Saya saja je tahu soalan ni supaya tak keliru kepada kepada explanation saya terhadap solder paste yang benda lain yang saya sebut tadi, iaitu sebenarnya solder flux atau solder paste. So yalah, macam saya terangkan, dia nak alurkan benda tu secara mudah, iaitu jawapan dia ialah allows the solder to flow smoothly lah. Right, so ini dah terang tadi, inilah bevel ataupun C series mini wave. Ada orang panggil mini wave, saya panggil mini wave, ada orang panggil bevel. C series saya jumpa nama series ini bila saya study kat New Zealand. Rupa-rupanya UK punya style diorang panggil by series. Diorang tak ada nak panggil by nama. So kalau kat Malaysia famous, kalau tips ni orang panggil dia mini wave lah. So the connection weighting angle Scholl acid 90 angle. So salah lah, sebab dalam point contohlah ni ada pin. So pin tu mestilah not exceed 90 degree. Dia mestilah less than 90 degree barulah acceptable. So flux tu mestilah curve macam tu. So dia tak boleh gemuk macam tu. So kalau gemuk dia dah above 90 degree kan. So salah. So next is what double side mix assembly. Maksudnya kedua-dua board ada through hole, ada SMT. Yang ni lah. This one. Alright. So ni macam tadi saya kata lah, dia mula dia solder printing. Lepas dia solder printing, dia placekan komponen, dia reflow. Ni untuk dua-dua board. So lepas dia flipping, dia buat proses yang sama juga. Dia solder printing, dia place komponen, dia reflow soldering. Alright. Next, yang ni okay. Yang ni, soalan yang ni dia memang agak confused sebab dia IPC. So jawapan dia ialah general electronic lah, iaitu class 1, kelas yang paling bawah sekali. So kelas yang paling bawah ni, general electronic ni, dia guna pakai kalau kita nak buat prototype ataupun apa-apa production yang SME ataupun SME, maksud SME ialah small medium enterprise. Macam kalau ada company SME, dia nak buat barang-barang elektronik, dia memang kalau nak produce barang tu, dia orang perlukan general electronic product je. Dia perlu achieve kelas tu je. Dia tak perlu nak achieve tinggi pun. Sebab kalau tinggi macam high performance, harsh environment ni memang untuk military, nuclear weapon, dan sebagainya. So kalau mostly macam dedicated service product ni macam phone, laptop. Tapi sekarang ni orang kata phone and laptop pun dah kategori high performance lah. Saya pun tak tahu kenapa, tapi it is what it is. Okay, next lah ke assembler. Yang ini soalan ni sebenarnya orang pernah tanya saya, boleh tak kita solder SMT dekat donut board ataupun straight board? Jawapan dia maybe. Kenapa maybe? Sebab depends on size of komponen tu. Kalau komponen tu besar, maksudnya dia punya pitch, dia punya perantaraan daripada point to point. So ni pin misalnya kan. So ni pin 1, ni pin 2. So kalau pin 1 dengan pin 2 ni, dia boleh solder antara dua hole ni kan. Maksudnya boleh solder lah, tak ada masalah pun. So tapi dia agak kreatif lah kalau saya buat yang tu. So jawapan saya ialah maybe. Lebih jawapan praktikal, no. Alright, yang ni Woody.
Ini saya tak perlu explain. Kalau saya momen soalan yang perlu saya, contoh saya nak pass tapi cikgu nak tahu jawapan, boleh tahu ya. Tapi saya rasa benda macam ni memang yang ni macam both soldering iron and soldering gun are tools. Ini memang simple punya word. Memang simple, memang general. Cuma ni je, ni saya soldering is high temperature form. Jawapan ni adalah soldering is low temperature form of welding. So welding memang capai 500 sampai kadang ada yang sampai 1000 degree. Tapi soldering maksimum memang 450 degree je. Itu pun 450 degree pun untuk rework itu pun tidak digalakkan oleh IPC. Next, hot air. So hot air ni apply dia ialah kat lead component untuk heat the device and cairkan solder, cairkan timah. So the jawapan paling tepat ialah yang ni lah, yang hot air is applied to lead of component. So kita apply kat lead tu bukan kat body tau. Kalau hot air apply kat body, kadang-kadang body IC ke ada certain temperature. Kalau kita apply terlampau lama, kadang-kadang dia boleh burn. Bila kita boleh burn, nak buka balik tu dah jadi satu masalah. So make sure kalau nak pakai hot air memang kena apply kat lead baru. That's why saya panggil rounded. Kalau kita nak apply kat lead, kita kena pusing kan. Maksud pusing tu ialah kita pusing kat seluruh lead, bukan dekat body of component. So kadang-kadang ada dia macam muncung tau. Dia macam ada adapter untuk kecilkan angin tu, untuk besarkan angin tu. That's why benda tu wujud sebab kalau kecil, kadang-kadang kita nak rework ataupun kita nak solder benda-benda yang kecil dekat atas board, atas PCB. So tinning process ialah kita ambil tip solder kita and then kita cairkan dekat ujung tu, masuk tinning process. Tinning. So maksudnya make a little solder on the tip of the iron. Itu masuk tinning process. So dia bukan cleaning the tip. Cleaning the tip ialah proses yang ada SOP, iaitu mula kita buat tinning dulu. Lepas kita tinning, baru kita cuci dengan sponge. Lepas cuci dengan sponge, kita letak balik, kalau proper dia, kita masukkan sikit ke dalam solder paste. Kita masukkan solder paste, kemudian cuci lagi, lepas tu tinning semula. So nak jaga tip untuk kekal lama, selepas habis solder mesti kena tinning. Mesti kena letak sedikit timah, dia keras, baru dia letak karat kat ujung. So tip tu boleh guna lama. Mostly saya pergi mana-mana pusat, semua tip tak buat tinning. Lepas tu beli barang baru, dah habis duit. Dah tak tahu pasal nak beli barang baru lagi, lepas tu nak buat quotation lagi semua dan sebagainya, dah buang masa. Lepas tu nanti bagian kewangan marah dan sebagainya. Dah teruskan. ESD ialah electrostatic discharge. SMT and SMD are not the same. Dia bukan benda yang sama. Macam saya cakap tadi, SMD ialah komponen, SMT ialah teknik macam mana nak solder SMD. Okay, jawapannya ada dua. Actual component refer to electronic device, maksudnya komponen yang betul-betul untuk mount dekat PCB, itu panggil SMD ataupun SMC. So SMD dengan SMC dua jawapan sama. Dua jawapan betul. Alright, okay, yang ni menarik sikit pasal chip component. So chip component yang boleh solder pakai tangan memang ada 3 jenis sahaja. Yang bukan 3 jenis, dia ada 5 jenis sebenarnya. Tapi yang dekat dalam ni saya buat 3 jenis saja. So basically yang 2012 ni tak ada pun sebenarnya. Ni tak ada dalam series dalam dunia. 03 ni pun tak ada dalam, ada tapi dia terlalu kecil, so kita tak boleh solder. Kita solder pakai tangan. So yang boleh solder pakai tangan, size dia ialah 0603. So 0603 ni pin kan. Contoh ada chip resistor. Chip resistor kan dia ada dia petak macam tu. Dia petak macam tu. Kemudian dia ada pin kan. Oh, sorry.
Oh, tak nampak pun. Yes, yang ni kan nanti boleh explain lebih dalam tak? Sebab macam tak faham lah benda ni. Oh, boleh. Tak, memang ada satu note saya memang explain pasal benda ni je. Yang pasal size Ya, size dia tu. Yep. Nanti saya explain, memang akan ada sesi saya akan explain size of chip component. So contohlah ni, bayangkan ni chip component. So chip component ni dia ada ni chip component, kemudian dia ada pin kan, dia ada pin hujung. So saya letak sikit masking tape supaya nampak. Sorry. Okay, nampak macam chip component. Okay, so kalau ada ni, ada pin ni. So pin dia 0603 contoh, misalnya 0603 kan. Maksudnya sini ni 06, kat sini 6 inci, sini 3 inci. Sebab dia kat sini saya sebut sini apa ni? Size in imperial / metric. Maksudnya kalau metric 0603 misalnya 0603. Maksudnya kat sini dia 16 mm, 1.6 mm, 0.8 mm. Macam tu. Sama juga dengan 0.05. So 0.8 inci dengan 0.6 inci. Dia macam tu lah. Nanti saya akan explain lebih detail. So tapi untuk yang easy, yang senang nak solder pakai tangan, memang 0603, 0805, 1206. Dia ada satu lagi adalah 2512. Tapi tu besar sangat lah. Selalunya kalau yang besar tu dia punya resistor 1 watt, 1.2 watt. Kalau size tu kadang macam resistor pun ada size kan. Size tu pun depends on watt dia kan. Macam tu juga dengan SMD, sama je. So usually electronic assembler using lone nose, macam tadi saya sebut tak pakai pun lone nose. Lone nose tak pakai untuk SMT, pakai tweezer. So false apa ni. Okay, ini saya saja je bubuh gambar yang agak mengelirukan. Tapi dekat atas dah beritahu dah. SOD, iaitu Small Outline Diode. So jawapan dia lah diode. So macam diode outline, sama je. So dia ni lah diode. So PGA adalah pin grid array, dia bukan package pin, dia adalah pin grid array. So macam ni saya explain pasal pin grid array ada juga. So pin grid array ni dia basically dia siapa-siapa yang pernah tengok chip Intel ke chip AMD, memang semua tu pakai PGA ataupun BGA, ball grid array ataupun pin grid array. So what is the best range for temperature setting on soldering work? Kalau nak macam saya sebut tadi paling the best ialah 300 ke 350. So the best untuk buat untuk setting range untuk buat soldering SMD ataupun through hole pun. So both komponen ialah sama, tapi ada satu teori mengatakan 280 hingga 330. Dia sebenarnya saya rasa teori tu depends on station, reward station apa yang diguna pakaikan juga tu. Tapi so far yang saya belajar memang 300 ke 350. So dia punya tu ialah best range. Maksudnya ada juga range yang lebih, mungkin ada range yang lebih kurang, yang lebih selamat. So SOIC ialah Small Outline Integrated Circuit. Dia IC, Integrated Circuit. SO tu ialah Small Outline. So okay, SOIC memang satu je type dia ada, iaitu Gullwing. Gullwing ni nanti saya akan explain juga. Next ialah okay, yang ni memang confuse pun. Dia kalau IC kalau dia bukan seramik, dia mesti plastik. Dia dua tu je. Dia tak ada metal, sebab metal tak boleh. Kalau metal ada konduktor lah kan. So konduktor tak boleh. Kalau fiber kalau masuk dalam mesin hancur lah. So glass saya tak pasti lah. Glass saya tak jumpa lagi dan saya tak tahu apa reason kalau pakai. Alright, so what is the name of technology used to mount multi-layer? Tadi lah. Kalau multi-layer nak mount antara bottom layer and top layer, memang nama dia lah plated through hole ataupun supported through hole.
DIP ni maksudnya dual inline package. Dual inline package ni ialah through hole component. Dual inline package, semua dual inline package ialah through hole component. So DIP bukan SMD. So TSSOP ialah Thin Shrink Small Outline Package. Yang ni saya tak cover, tapi saya cover general dia. So dia macam SOIC tapi dia kecil, dia punya pitch dia kecil sangat. So dia panggil TSSOP. So soalan terakhir sekali ialah yang ni obviously sebabkan dia senang je nak tahu nama package ni. Kalau dia ada every edge dia panggil quad kan. Kalau quad maksudnya ada 4 lah kan, edge ada 4 kan. So edge ada 4 maksudnya dia quad flat package. Dia flat and flat package. So KFP lah. Itu saja soalan saya. Ada beberapa soalan? Kita boleh rehat and jumpa pukul berapa ni? Pukul 2:30. Ada apa soalan? Saya tertarik dengan suhu tadi tu. Okay. Kalau kita pakai workstation tu kan, Okay. Suhu di persekitaran tu mempengaruhi tak kalau kita nak kontrol suhu tu? Ya. Okay, kat sini ada debate antara baru-baru je ni. Saya rasa sebulan lepas tu saya ada debate dengan lecturer saya pasal suhu environment dengan suhu atas konduktor. So jawapan paling tepat yang saya boleh bagi ialah ada tapi sangat kecil. Sebab besi punya suhu takkan efek sangat terhadap cuaca. Kalaulah kita try buat, melainkanlah kalau cuaca dekat persekitaran tu sampai negatif, mungkin kat situ boleh lah. Dan berangin, ada windy, macam terasa angin apa semua, saya boleh katakan itu akan efek besi. Tapi kalau room temperature, dia takkan efek pun saya rasa. Iaitu 27 takkan efek. Tapi kalau terhadap suhu luar, maksudnya kalau kita solder luar misalnya kan, kita solder dekat kita solder kat luar dan suhu kat luar tu misalnya contohnya 10 degree. Kemudian kita set dekat sini, kita cuba set 300 degree. Selalunya bila kami buat kajian, dia punya changes hanya 1 ke 5 degree saja. Dia tak ubah banyak pun. So basically dia berubah, dia ada error tapi tak ketara. Good question. Suhu untuk SMD dan through hole adakan sama? Ya, betul. General electronic assembly memakamkan suhu 300 hingga 350, tapi ada mengatakan 280 hingga 330. Tapi general untuk buat rework hand soldering memang 300 ke 350. The best sebenarnya ada setengah pihak dia mengatakan 280 cukup. Tapi 280 sebenarnya tak boleh pun nak cairkan solder tu dengan cepat. Kalau nak buat dengan proper 280 lah. Tapi kalau nak buat dengan teknik ataupun nak buat board tu cepat siap ataupun in pertandingan memang 300 ke 350. Ada soalan lain? Yes. Ya. Secara praktikalnya bila kita buat, kadang-kadang kita terlebih daripada 350. Betul? Kan? Sekarang dah 370. Itu dikira macam mana tu? Maknanya kita ikut pada kita punya station lah kan? Betul? Tu pasal kadang-kadang kita set je 370 tapi sebenarnya tak sampai 30, tak sampai 30. Kita punya besi ni, kita punya konduktor tak sampai pun kadang-kadang. Pasal saya cakap, saya ada debate dengan lecturer saya baru-baru ni. Memang kita orang pakai sensor temperature untuk measure besi, measure
konduktor yang kat sini, saya set sampai 350. Tapi tak sampai 350 pun. Dia kadang 325, 340. So kita nak sampai 350 tu kita set lebih situ. Dia depends on reward station juga. Tapi kalau kalau contohlah, kalau kita nak set, kalau kita ambil apa-apa measurement, kita set suhu, kita dapat suhu tu, suhu tu 370 misalnya. Kemudian kita apply kat pad. Selalunya pad kalau kita apply lebih daripada 2 second, pad tu akan tercabut. Selalunya lah. Ni based on experience saya, pad tu akan tercabut. Kalau lagi-lagi kalau set sampai 400, insyaAllah pad tu akan tercabut. Kalau dia depends on pad juga. Kalau ada pad yang besar, contoh saya tak ada design pad yang besar. Ada pad yang jadi sangat besar tau. Kita nak solder tu susah. Kita letak suhu tinggi, pun boleh, tiada masalah. Tapi dia kalau in etik ataupun secara secara etikanya tidak digalakkan. Tapi kalau untuk kita nak siapkan kerja, boleh, tiada masalah. Asalkan outcome daripada solder tu meet the requirement, tak ada masalah. Ataupun capai tahap yang kita perlukan, tiada masalah. Soalan ni pernah ditanya dekat IPC juga. Selalunya so far saya pergi IPC mesti agak ada orang tanya, boleh tak kita nak set suhu lebih daripada 350? Jawapan dia orang ialah it's not good for safety. Mesti dia orang jawab macam tu, it's not good for safety, it's not good for your health. Sebab bila kita set suhu tinggi, bila kita apply solder, asap tu dia akan asap yang produce daripada solder tu dia lebih besar. Bila kita nak hirup udara tu, tak sihat lah. Macam tu lah dia punya elaboration. Dia punya hujahan dia logik. Tapi kalau kita pandai apply, kalau kita pakai suhu tinggi, yang kita apply sangat laju ataupun kita pandai apply, pendapat peribadi saya, tiada masalah. Kadang tu dia ada, kadang ada ralat alat kan? Macam mana? Ada ralat alat. Ralat alat, oh ya betul. Ralat alat ni berlaku tu pasal saya rasa ralat alat ni memang akan sentiasa berlaku. Selalunya every 5 years ataupun every 3 years, setiap 3 ke 5 tahun mesti akan berlaku ralat alat. Sebab bila kita dah guna benda tu lama, mesti dia punya accuracy akan jadi kurang. Pasal bila kita buat satu production, kalau kita produce satu produk tu, mesti dia punya endurance, ketahanan. Ketahanan dia orang, curve dia reciprocal. Curve dia mesti macam ni. Dia daripada bawah tinggi, maksudnya error dia, saya buka sini. Share screen. Okay. Curve dia mesti, kalau dia ada kat sini error, iaitu E, and then kat sini usage, Allah Akbar. Usage dia, usage selalu orang guna lah ni lah frekuensi. Dia punya error, dia punya waveform mesti macam ni je. Sebab apa dia reciprocal? Sebab setiap komponen, setiap apa-apa komponen, phone ke apa ke, by end of the year, mesti akan ada problem. Itulah elektronik, itulah electrical, dan itulah produk yang diproduce apa-apa yang ada potential, maksudnya ada arus, ada voltage dan sebagainya. So error makin lama tahun tu, makin tinggi error, makin rosaklah alat tu. Sehinggalah kadang-kadang dia tak rosak, dia kekal dia. Ralat tu dia kekal dia. That's why lah orang wujudkan graf ni. Ada soalan lain? Tak ada Okay, sekarang dah pukul 1 tepat. Kita jumpa jam 2.30.
Harap semua sentiasa ceria-ceria selalu. Assalamualaikum. Okey, terima kasih Yusri. So petang ni kita mula semula pukul 2.30. Kemungkinan ada pemantauan dan perasmian daripada BPL TV. Jadi saya harap peserta khusus semua join on time. Dan kalau boleh tolong onkan juga kamera. Okey. So kalau ada sebarang pertanyaan, bolehlah bertanya. Ya. So kita nampak aktif dalam sesi latihan kita. Jadi nampak walaupun kita kursus online, kursus berjalan dengan lancar. Cikgu dapat adapt apa yang kita sedang lakukan. Okey? So satu lagi saya nak ingatkan cikgu berpakaian kemas ya. Okey. So kita jumpa untuk sesi petang ni. Kita rehat dulu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, insya-Allah. Terima kasih. Masih link yang sama nanti Okay. Thank you. Bye.